berbincang dengan cara profesional. Sama ada perbincangan tu perlulah kita selesaikan di peringkat kita dulu dengan sahabat, rakan sekerja kita tu tadi. Dan kalau kita nampak benda ni boleh menimbulkan konflik yang lebih serius, kita perlulah merujuk konflik tersebut kepada pihak pentadbir yang lebih tinggi daripada kita lah. Okey, selain kita kata daripada etika terhadap rakan kerja, daripada isu-isu melibatkan keprofesionalan di dalam setting kerja tersebut, daripada segi sak budaya dia punya pegangan agama dan juga kita kata budaya dia tu pun kita kena hormat jugalah, dan kita kena memahami apa yang dipegang atas prinsip agama dan juga kepercayaan rakan kerja kita tersebut. Alright. Jadi dalam konteks kita kata etika terhadap rakan sekerja ni, kita kata penjalinan hubungan dengan rakan sekerja tadi ni penuh perlulah kita kata dengan kita kata rasa jujur, jika berlaku penyanggahan ataupun pendapat, perlulah diambil tindakan dengan profesional supaya benda ni kita tak nak macam kalau kita dengar dalam konsep orang Melayu ni ataupun di dalam politik bekerja di Malaysia, di jabatan-jabatan kerajaan, jabatan inilah. Tapi kalau macam company-company jenis-jenis swasta ni dia kurang sikit. Tapi kalau dalam jabatan kerajaan selalu kita dengar tentang politik di tempat kerja. Okey. Selain daripada itu juga, etika terhadap rakan sekerja ni tadi ni adalah kita kata bila berlakunya percanggahan pendapat macam yang saya terangkan awal tadi, mudahlah kita nak mencari jalan penyelesaian supaya percanggahan tersebut ataupun kita kata percanggahan tersebut ataupun percanggahan pendapat tersebut kita selesaikan secara dengan profesional lah. Okey, itu adalah penekanan kenapa pentingnya etika terhadap rakan sekerja tu tadi. Sebelum ni kita penekanan kepada klien. Jadi kalau saya tak tahulah sebab mungkin dah ada pengalaman yang bekerja di dalam kelas kita ni, mungkinlah kita kata macam puak-puak lah contohnya, walaupun pejabat tempat kerja kita tu tak besar, contoh kita kata macam ada dalam 7-8 orang pun, tetapi bila kita kata adanya satu hubungan yang kurang sihat terjadi disebabkan kita kata mungkinlah dia rasa selesa dengan satu orang ni, jadi dia pun masuk dengan si yang dia selesa tu tadi. Jadi kat situ dia akan jadilah beberapa kumpulan dalam setting tempat kerja kita yang kita bekerja tu. Jadi sebenarnya kalau kata berlakunya pecahan di dalam kita kata setting pekerjaan, tetapi dia bukan, maksudnya dia berlaku perpecahan dalam setting ketika nak keluar makan ke apa semua tu tak jadi isu. Yang jadi isu bila mana perpecahan tu berlaku sehinggalah membawa kita kata ke dalam proses untuk nak menjalankan kerja tersebut. Jadi dekat sini akan menyebabkan kita kata konflik yang mana kalau tidak dicari penyelesaian dengan cepat yang mungkin, lama kelamaan setting di dalam sistem pekerja tersebut, setting organisasi yang ada tersebut, lama kelamaan dia akan menjadi bersifat negatif lah. Okey, saya padam TV. Sorry. Kan kau ambil barang kau ni, kamu sudah mahu. Sorry.
Dah okey lah? Tak ada gangguan lah? Sorry. Saya mungkin saya pun kena mental health lah wah. Tapi tak gangguan lah. Okey lah. Alright. Saya okey lah, saya okey. Bosan pun. Bosan tak gaban ni. Bukan cakap pisang ni. Habis lah ni. Alright. Tak apa. Kita sambung. Apa jangan bagi saya hilang fokus ni. Puak lah tu, puak. Ha? Tadi berhenti dekat apa, berpuak. Ya, dekat berpuak. Okey. Okay. Maksudnya tu di dalam setting kerja lah. Tapi kalau kita tengok dalam saya tak buat apa pastilah kalau kata di dalam kelas macam kita katalah kelas yang tahun 4 sekarang ni, maksudnya kalau kita buat okey group, maksudnya pecahkan kepada beberapa kumpulan untuk kita nak bagi tugas apa assignment bertulis ke apa assignment. Jadi kita buat di dalam bentuk tu pecahan macam tu tak apa sebab dia masih di dalam setting untuk bekerja. Tapi kalau kata berlakunya perpecahan maksudnya di dalam setting kerja tu tapi berlakunya pecahan yang kita kata tak sihat lah. Maksudnya dia ada konsep pilih-pilih, kita kata okey, masuk dengan dia ni lah best sikit kerja, maksudnya di situ akan menyebabkan kita kata gap ataupun kita kata kepakaran yang patutnya dibahagi-bahagikan di dalam setting kerja tu tadi ni tidak mencapai ke tahap yang semaksimum dia lah. Jadi di situ sebenarnya perlulah kita menerima rakan sekerja kita tu tadi ni dengan sebaik yang mungkin. Tetapi ada juga kadang-kadang tu bila kita dalam satu situasi kita dah cuba untuk menerima rakan sekerja kita tu tadi ni atas kita kata paksi profesional, atas paksi kita kata etika kerja tu, tetapi jika ada rakan sekerja tadi yang orang kata menongkah arus, maksudnya dia rakan sekerja tadi tu dia kita kata dia tidak berpegang kepada etika dan dia bukan seorang yang profesional dan dia selalu menimbulkan konflik yang tak habis-habis. Dekat sini maksudnya you dah tak boleh nak handle, macam saya bagi tahu awal tadi, perlulah merujuk isu ni kepada pentadbir yang lebih atas daripada kita lah. Sebab ada juga kadang-kadang demi nak jaga hati kawan-kawan, rakan sekerja ni tadi ni dia macam apalah biar lah. Maksudnya dia mungkin malas nak ambil pot. Ada orang yang bekerja ni dia malas nak ambil pot dengan rakan sekerja yang lain. Maksudnya rakan sekerja yang bermasalah tadi lah. Lantaklah dekat dia nak buat apa pun. Ada. Tetapi kalau kata kita jujur menerima dia tadi ni di dalam konteks etika tu tadi, untuk kita nak mengarah kepada keprofesionalan tu tadi, kita tidak boleh bersikap begitu. Kita kena bawa perkara ini ataupun isu ini kepada pihak pentadbir tadi, di mana perbincangan mungkin boleh berlaku di situ, kita akan dipanggil dan juga mungkin rakan sekerja yang sentiasa ada konflik tadi ini dipanggil sekali di dalam setting kita kata perbincangan bersama dengan pentadbir. Kemungkinan akan dipanggil secara one by one dulu kan macam mana agak. Dia adalah kaedah-kaedah di dalam pengurusan konflik organisasi. Okey, sebab saya tak nak kalau kata you, contohlah sebab you all pun nak masuk ke praktikal, sebab bila dah masuk buat praktikal nanti memang saya
every year memang saya akan dapat call daripada student, doktor, saya tempat praktikal saya ni, saya rasa orang yang kerja dekat situ tak puas hati kat saya lah doktor. Saya rasa CCTV yang dia orang pasang dekat laluan nak masuk pergi ke bilik saya tu seolah-olah duk ikut saya saja. Ada same tahun yang lepas, senior you all, lelaki bukan perempuan. Yang perempuan ada kes dia pula dah. Doktor, bila saya duduk dia macam ada partition, dia panggil apa? Bukan partition board, apa nama dia panggil benda tu? Kubik apa kan? Doktor, saya dengar macam dia orang ni duk sembang cakap pasal saya lah, kata saya tak pandai buat kerja lah. Saya apa nama ni, dia orang kata tak ada apa yang patut saya buat dekat sini. Dia orang dah plan nak suruh saya kerja bancuh air kopi saja hari-hari, lepas tu bila petang nak suruh saya mesin photostat saja. Macam-macam lah, maksudnya macam-macam cerita yang saya dapat. Okey, tapi dekat situ kalau kata setakat untuk nak masuk buat praktikal, nak kena bancuh kopi, lepas tu nak kena mesin photostat saja, bagi saya tu satu kerugian lah. Tapi itu andaian saya lah. Tapi kita mengharapkan yang bukan macam tu lah nanti kalau kata you all dah buat praktikal. Tapi apa yang saya nak share di sini adalah keluhan-keluhan yang saya dapat daripada sini you all sebelum ni lah. Bukan semua, ada lah kot dalam berapa belah persen macam tu yang ada call saya, yang di bawah sediaan saya sendiri pun ada. Yang paling saya tak gelak lah, tapi saya dengar apa yang dia beritahu. And then saya bertindak daripada situ, saya tak dengar daripada sebelah pihak dia saja. Sebab sampai satu tahap tu dia kata, pelajar ni beritahu, dia kata di tempat praktikal dia tu lah, lepas dia cerita kata CCTV tu duk follow dia saja. Dia daripada dia nak pergi toilet pun, bila dia angkat kepala ke dia jeling, dia nampak CCTV tu macam berpusing ikut dah, pusing macam tu. Maksudnya ikut dah lah dia cerita macam tu. And then lepas tu dia kata ada staff di dalam tu juga, geng-geng perempuan lah kot, minta dia tolong ubah motosikal yang ni lah, yang staff permanent dekat situ, dekat bawah tempat parking tu, sebab ada lori nak masuk ke bawah lah. So dia ambil lah motosikal ni, dia pergi ubah parking dekat belakang. Dia ubah lah berapa belah biji lah, dia tolong ubah parking kat belakang, termasuk dengan motor dia sekali. Satu hari tu, bos dia tu tadi ni, orang nombor satu tu tadi ni, dia on CCTV lah, rakaman dia tengok. Lepas tu dia tengok, wish, apa mamat ni, student ni tak buat kerja kat dalam office, duk buat apa, duk ubah-ubah motor, main motor kat luar. Lepas tu bos dia panggil, dia ni pula jenis mungkin tak pandai nak, kita kata nak backup diri ke apa ke. Dia duk kena taram, kena bancuh dengan bos dia lah. And then dia beritahu lagi kat saya, lepas tu dia call lagi, dia kata memang saya nak berhenti, dia kata saya nak berhenti kat tempat praktikal ni doktor. Saya rasa memang orang kat sini memang tak suka saya. Sampai semua pergerakan saya rasa seolah-olah saya di set oleh bos di sini untuk CCTV tu kod ke mana saja saya pergi. Sampai tahap macam tu perasaan dia tu. Jadi and then saya pun berhubung dengan SU bos dia tu tadi ni, dan kita tanya balik lah apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kita dapatlah kontrol jawapan yang pada sana. Jadi saya pun buat analisis apa semua dan saya confirm balik daripada pelajar tersebut. Jadi adalah dari situ keputusan yang saya dah buat lepas pada tu lah. Tapi nak cerita dia tu, tempat intern kat mana tu doktor? Dia kawasan nasi kandang banyak. Okey, tak apa, tu tak kisah, tak lagi bias pula tempat-tempat tu dah. Tak kisah, kemungkinan benda ni boleh jadi juga dekat selatan, kemungkinan situasi macam ni boleh jadi juga dekat pantai timur, boleh jadi juga dekat pantai barat Sabah Sarawak, okey. Tak dia sebenarnya taklah kisah jadi dekat mana, tetapi bersedialah wahai pelajar-pelajar semua dengan pelbagai jenis kerenah yang kita kena absorb dan yang mana kita boleh kita absorb dan kita buat penilaian lah yang mana patut kita jadikan sebagai panduan dan yang mana kita just jadikan sebagai sepadan kita. Okey.
Itu daripada segi etika kita terhadap rakan sekerja lah. Okey. Selain daripada tu juga, macam saya kata tadi lah, bila kata kita ni dah adanya, betul ke tak student tu cerita? Betul, betul tak betul tu tak apalah, dia biasalah kan cerita novel ni kita bagi ada isu suspense sangkut sikit baru dia best kita berteka-teki dah tu. Nanti kita sambung lagi. Alright. Tahu saja. Okey ha. Daripada segi bila kita menghormati, kita jujur di dalam perhubungan dalam rakan sekerja kita tadi ni, di dalam setting tempat kerja. Contohlah saya kata Amirul, contoh Amirul duduk di dalam setting kita kata social work, mungkinlah dekat Perkeso lah kita katakan. Sebab Perkeso ni dia banyak juga nak guna kepakaran orang yang jenis-jenis boleh buat coding, yang boleh kita kata buat daripada segi apa nama ni machine learning test apa semua tu lah. Jadi kita katalah contohlah Rafiki dia ada ilmu daripada segi komputer ni lebih sikit, and then dia dapat masuk dekat sana, and then dia pula adalah student social work. Lepas tu dia masuk dekat sana pula, ada lagi dia tengok kawan-kawan yang datang daripada background lain tapi duduk dalam setting social work tu. Jadi contohlah kita katakan tiba-tiba Perkeso yang dekat Melaka, contohnya kita ambil rehab center di Melaka tu canggih, dia nak buat satu program apa yang berkaitan dengan kita kata nak test neuron punya daripada segi machine learning test untuk ada seorang lah kot patient yang kemalangan jalan raya ke apa ke, and then dekat situ dia orang nak coding daripada segi pergerakan apa yang signifikan membolehkan dia diklausakan sebagai dah sihat dan boleh kembali bekerja. Contoh, jadi dekat situ mungkinlah Amirul dia buat satu sistem coding yang boleh trace benda tu. Okay, and then bila ada lagi seorang sahabat tadi kita kata Musa. Okay, Musa ni dia cekap daripada segi kita kata daripada segi kita kata skill pemerhatian dia tu tadi ni. Okey, bila dia tunduk, dia senyum-senyum, dia tengok, tapi dia boleh skill pemerhatian dia tu tadi tinggi. Jadi mungkinlah dekat situ bila adanya kita kata Rafiq Amirul tadi dengan Musa tadi, dia orang ni saling menghormati dan perjalanan proses kerja nak create kita kata sistem coding kepada benda tu tadi ni akan jadi mudah lah. Maksudnya kepakaran yang ada dekat Musa, kepakaran yang ada dekat Amirul tadi ni digabungkan sekali, dia panggil multidisiplin, dan benda ni akan jadi lagi mudah bila kita kata kemesraan tu ada, hormat menghormati tu ada. Jadi kat situ pentingnya kita kata etika dalam setting terhadap rakan sekerja kita tu tadi. Contoh, okey. Alright, pekerja sosial juga seharusnya menjaga rahsia rakan sekerja. Ini sangat penting. Okey? Sebab bila satu-satu isu kita katakan yang melibatkan kadang-kadang kita katalah Amirul dengan Musa, dia orang ni mungkinlah dia orang ni bujang telajak, okey, lambat nak berkahwin. Mungkin Allahualam, sebab jodoh kita pun tak tahu kan. Ini contoh-contoh yang saya nak bagi. Musa dah 33 lah contohnya, lebih kurang lah 33, 34. Amirul pun lebih kurang juga 33, 34. Tak ada jodoh lagi. Awet tu banyak dah, semua tak ada jodoh untuk nak kahwin lagi. And then dia orang ni dah bujang kan, tempat kerja pula sekali, baik duduk satu rumah lah, jimat sebab nak kumpul duit tu, sebab kos nak hantaran nanti. Bukan dia 5-6 ribu macam 15 tahun 20 tahun lepas. Sekarang ni pun dah 12 ribu, 13 ribu. Nanti contohlah kalau kita ada umur 30 tambah lagi 5 tahun, maulah kot hantaran pi sampai 18 ribu, seekor kerbau, seekor lembu. Mana kita tahu, mungkin boleh jadi lagu tu. Okey.
Jadi dia orang duduk satu rumah. Bila duduk satu rumah apa semua ni, okey, Amirul ni mungkinlah dia 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 jenis orang kata apa, ada girlfriend lah. Okay, girlfriend dia dekat Perak seorang, dekat Terengganu seorang, dekat KL seorang kan. Orang lebih kurang lagu tu. Jadi Musa pun ada sekali dengan dia dalam rumah. Jadi Musa tahulah girlfriend dia ada berapa orang. Jadi kita kata rahsia-rahsia yang ada ni tadi ni, kiranya Musa tadi ni sebagai kita kata rakan tu tadi ni, dia kena simpanlah rahsia tu elok, dan benda-benda yang kita kata macam ni janganlah dibawa untuk nak dijadikan cerita di tempat kerja dia tadi lah. Bukan apa, sebab tadi hubungan yang baik tadi ni yang dah berlaku tadi ni sehinggalah boleh duduk satu rumah apa semua tadi ni, takut sahabat tadi ni akan rasa tak selesa mungkin. Mungkin dia dah target dengan orang Selangor, yang orang Perak tu waktu dia balik sekali sekala tu saja dengan ni kan. Tapi kita kata mungkinlah dia nak jaga juga benda-benda macam tu, jadi mungkinlah dia tak nak ada gangguan ke apa ke. Tapi kalau kata Musa dia share benda ni dengan tempat kerja, kemungkinan lah, kita tak tahulah yang Amirul tadi ni orang jenis macam mana. Mungkin jenis happy go lucky, okey. Tapi kalau mungkin dia ada yang buat benda dia yang dia tak selesa tadi, dia takut hubungan tu tadi ni antara rakan kerja tadi ni akan menjadi konflik lah. Dan bila adanya konflik di tempat kerja, di dalam setting organisasi, satu suasana yang kurang sihat akan terbentuk, dan prestasi kerja tadi akan kita kata akan berombak-ombak lah. Maksudnya dia akan ada, dia melo begitu lah. Okey, banyak lagi lah contoh-contoh yang saya boleh bagi, tapi you all lagi faham kot contoh-contoh yang mana yang you all rasa sesuai. Tapi jangan takut lah, sebab soalan final exam nanti tak perlu nak tulis-tulis karangan apa pun. Alright. Kalau kata hubungan daripada segi etika hubungan rakan sekerja, elakkanlah daripada kita kata untuk daripada segi hubungan seksual, tak kira lah sama ada lelaki dengan perempuan ataupun lelaki dengan lelaki tadi ni. Maksudnya kita tak nak ada satu hubungan yang kita kata yang boleh menyekat kepada sesuatu membuat keputusan bagi sesuatu kes yang ni lah, kita tak nak macam tu. Okey, media sosial juga tidak harus mendedahkan segala yang paling penting lah. Alright, okey, media sosial tidak seharusnya mendedahkan masalah apa yang kita kata kekurangan yang ada dekat kawan dia ni. Okey, yang ni saya sukalah, saya nak tekankan. Benda ni banyak berlaku dalam organisasi lah. Yang saya tengok dalam konteks jabatan-jabatan kerajaan, macam swasta tu ada. Tapi kalau kita jenis-jenis yang melibatkan jenis-jenis company pelaburan, company-company yang berunsurkan keuntungan, ni dia tak ada sangatlah daripada segi kita kata nak pijak kawan untuk naik ke atas. Sebab dalam konsep company-company yang melibatkan company pelaburan, hartanah ke, equity ke, servis ke apa semua, dia siapa yang usaha lebih, dia lah. Maksudnya dia tak ada konsep nak bagi duit dalam akaun dia tu ada 200-300 ribu dalam tempoh sebulan, dalam setahun, tak ada. Maksudnya atas individu tu sendiri. Tapi kalau kata di dalam setting organisasi yang kita kata minta maaf saya cakap kerajaan, badan berkanun yang ada link dengan kerajaan, GLC apa semua tu, sangat mudahlah terdedah dengan kita kata seseorang tu nak naik atas, dia akan pijak orang sebelah dia tadi ni untuk dia naik ke atas. Ada macam tu dan sangat kerap berlaku lah. And then bukan kata pijak, maksud saya kata pijak tadi macam-macam lah. Satu contoh saya bagi,
kita kata kawan ni dia tahu dah, dia daripada segi kita kata dia tak cekap dalam kita kata apa nama ni, Excel. Contoh dia tak cekap daripada menggunakan Excel, tapi di tempat kerja dia tu memerlukan orang yang cekap menggunakan Excel. Okey, jadi mungkinlah masa dia masuk interview tu dia terlepas masuk, mungkin kita kata dia ditulis dalam dia punya CV dia tu, dia skill lah dalam menggunakan Excel apa semua, dan majikan tengok dia ada pengetahuan Excel apa semua, okey lepas masuk. Tapi bila dah masuk tu dia pandai guna tapi dia tak cakap mana. Okey, jadi rakan sekerja ni tadinya mungkin lah orang tu masuk sekali dengan dia juga, satu batch dengan dia, dan nampak benda ni berlaku. Dia tengok macam apa ni, tak pandai nak guna Excel apa semua kan, tapi dia tak tegur lah. Dia tak tegur pun rakan sekerja dia tu tadi ni, tapi dia pergi cerita dekat kawan yang lain pula, ataupun dia cerita pula dengan orang yang level lebih tinggi daripada dia orang, ataupun dia share dengan orang lain. Kalau kita kata dalam bahasa Melayu kita ni, bahasa apa ni orang panggil ni, buka aib. Buka aib, maksudnya macam tu lah. Sebab bila kita masalah ataupun kita dedahkan kekurangan, kecacatan daripada segi skill kawan kita tadi ni, kalau kata kawan kita tadi tak dengar, okey lah. Tapi kalau kata kawan tu dapat tahu, dan keadaan ini akan menimbulkan satu situasi yang tegang, situasi konflik, dan kita kata daripada segi produktiviti di tempat kerja tu tadi ni akan sama juga, isu dia akan jadi tak bagus lah. Dan saya rasa you all pun ada pengalaman kot, yang mana dah pernah buat kerja part time ke ataupun business family apa ke kan. Mungkin ada kot tak berani nak cakap, nak tegur di depan untuk penambahbaikan individu tu, tapi sembang dengan orang lain. Okay? Saya rasa tak tahu lah, saya rasa ada daripada ramai-ramai 90 orang ni pernah berlaku benda-benda macam ni lah. Okey, nak saya huraikan lagi ke benda ni? Sebab kita ambil simple sajalah, bahasa mudah kita kata tadi, buka aib lah. Buka aib daripada segi masalah, daripada segi dia tak cakap bekerja lah maksud saya tadi ni. Okey, janganlah buka aib orang, tak bagus. Sebab hari ni kita buka aib orang, mana kita tahu satu hari nanti Allah buka aib kita pula. Nampak kita pandai guna Excel ke tak ke? Okey, itu contoh yang saya bagi. Okey, jadi nak saya jelas lebih lanjut lagi ke sebelum kita pergi ke topik yang seterusnya? Tak perlu, okey baik. Okey, bagi rakan sekerja yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan jujur dan amanah, biasanya haruslah memaklumkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Itu saya dah terangkan awal tadi. Maksudnya kita kena beritahu lah. Okey, itu apa peranan majikan? Okey, maksud awak tadi peranan majikan kalau kata berlakunya pertelingkahan dalam kalangan staf di bawah ke? Okey, bila selalunya lah contohlah, sebab you all ni ada degree, okey, mana saya tahu tak tahulah ke depan ni, sebab bila dah ada degree, kebarangkalian yang nak dapat kita kata kategori pegawai lah, grade 41 ke atas, kalau kata nak kerja makan gaji dengan kerajaan, jadi chances untuk 41 ke atas sangat tinggi lah kalau kata you all apply melalui SPA. Okey, tapi kalau yang mana masuk buat dekat Perkeso, dia ada interview dia sendiri, dia tak melalui SPA, dan dia pun akan ada kepada grade 41 tu tadi. Okey, dipendekkan cerita, grade 41 ni tadi ni, kalau kata you dah masuk dan bekerja sebagai grade 41, dekat bawah you ada lagi
yang 20, 30 berapa tak, 20 something belah-belah lagu tu akan ada lagi. Maksudnya yang tu kiranya anak buah you lah. And then you jadi sebagai dilantik sebagai kita kata pegawai pegeso unit apa-apalah. Okey. Dekat situ bila dah you dilantik sebagai pegawai, consider you dah jadi macam pentadbir dekat unit tu. Okey. Bila you dah jadi pentadbir, bagaimana you nak tahu dan apakah tindakan you kepada pekerja yang adanya konflik dekat setting tempat kerja tu ataupun di organisasi tu. Satu yang you akan dapat tahu adalah melalui report yang dimaklumkan ataupun report yang dibuat oleh orang bawah you kepada you. Yang kedua, bila you tengok suasana dekat tempat kerja you, dekat unit tempat you duduk tu sebagai pentadbir, you mungkin perasan yang dah ada satu situasi ataupun suasana yang dah tak ceria macam sebelum ni. Dekat situ you trace sendiri. Yang ketiga, report ataupun laporan daripada pihak ketiga lah. Maksudnya yang tadi dibuat oleh staff you sendiri yang ada konflik tu. Yang ni pula orang yang di luar unit lah, tapi dia orang tahu cerita dan perasan benda ni berlaku dan maklumkan kepada you. Apakah tindakan you? Satu, tindakan you adalah panggil grup yang ada masalah ni tadi ni untuk duduk sekali di dalam meeting. Dan meeting ni tadi untuk kita kata satu, sama jugalah untuk nak menjaga daripada segi etika kerahsiaan. Bahasa mak-mak kita duk pakai tu, jaga aib lah lebih kurang tu kalau kata orang belah apa nama ni, belah Kedah Penang ni. Maksudnya lagu tu lah untuk nak menjaga kerahsiaan profesional dia tadi ni. Panggil dia orang duduk, bawa bincang secara elok dulu apa penyebab pada situasi apa semua ni, dan kita cubalah dengar di kedua-dua belah pihak dulu, dan biar dia bagi peluang kepada kedua-dua pihak yang bertelagah tadi untuk menyuarakan apakah ketidakpuasan hati, apakah yang menyebabkan kepada konflik tersebut. Dah habis apa semua tu, bila you dah dengar kedua-dua belah pihak bagi tahu apa yang menyebab ni, and then you nampak adanya kita kata kesesuaian point yang you boleh suggest dekat situ lah. Okay. Dan make sure bila you dah suggest point-point yang tertentu tu tadi ni, kita haraplah yang kedua-dua pihak yang konflik tadi ni dapat accept apa yang you suggest tu. Dan you kena tekankan juga dekat orang yang di bawah you tadi ni, daripada segi penambahbaikan konflik, penyelesaian konflik tadi. Maksudnya jangan simpan. Okey, kalau ada rasa tak puas hati, jangan simpan, bila tu kita bawa bincang. Okey. Okey, maksudnya bincang cara you ni dululah. Kalau kita tak boleh, bawa jumpa dengan saya, kita bincang kata. Okey, contoh isu yang kita kata tadi melibatkan masalah yang memang disiplin lah, kita kata daripada segi disiplin. Yang seorang tadi okey, masuk kerja time apa puncher apa semua, buat kerja beres apa semua, tapi yang seorang lagi masuk dah tak puncher time, lepas tu kejap ponting, kejap datang tak datang. Okay, and then tugasan kadang-kadang tak siap lah apalah. Jadi yang ni tindakan you dah bersifat lain lah. Yang ni mungkin you hanya melibatkan orang yang ada konflik tadi saja, maksudnya mungkin seorang saja, dan yang ada masalah yang dengan orang yang ada konflik tadi ni tak perlu libatkan dia lah ketika penyelesaian tu tadi. You just dia dengan tu yang ada masalah disiplin saja. Okay, bila dah kalau kata dekat situ dia ada rule of law yang boleh diguna pakai lah di dalam organisasi tersebut. Jadi bagi pekerja-pekerja yang kita kata baru masuk, dia tak confirm lagi, dia under probation ataupun under, kita kata dalam bahasa Melayu ni, under probation. Masa lama tak cakap bahasa Melayu ni, dia lupa. Lebih kurang dalam fasa ni lah, fasa
Provision apa? Provision ni macam dia tak confirm lagi lah, masa dia baru masuk, tak confirm lagi. And then contohlah katalah dia buat pasal dalam masa dia tak confirm tu, you boleh terminate dia on the spot 24 jam. Dia ada tu, tapi you kena tengok balik lah rule of law, rule of regulation, you punya organisation tu macam mana kan. Dia ada letak syarat dia lah, dan benda-benda undang-undang yang terlibat di dalam organisasi. Kadang-kadang dia terikat juga dengan akta pekerjaan tu tadi ni. Okey. Jadi itulah saya nak cerita tadi ni, situasi-situasi yang bagaimana pentadbir nak kena handle kes-kes ni tadi ni. Saya jawab ke tadi apa nama tanya tadi? Lia Carmila apa tadi? Oh Lia, saya jawab ke tadi soalan? Ya. Mirul, you setting kelas ni 45 minit ke, sejam ke, 2 jam? 50 minit saja. Ya, duduk mana ni, Perak? Apa dia? Balik Perak ke? Perak. Tak tahu, boleh bilang weh. Main sini. Lepas hari free tobacco kan, aduh. Okey, saya nak tanya dulu pendapat pelajar sebab masa dah nak habis. Saya dah lagi satu syllabus. And then dalam habis satu syllabus ni, lepas ni kita akan buat ulang kaji dan kita akan review apa yang kita tak ni lah. Oh, power babe, 8 hari. Tapi tu lah. Saya cuba azam 2021. Okey, ada apa-apa soalan? Saya rasa kita cukup kot takat yang ethical tadi ni. Nanti insyaAllah sebab saya target kita ada lagi 3 minggu kot lah. Kita tengok pada etika terhadap organisasi, and then kita dah habis kepada nilai etika, and then kita cover ni lah, apa nama, bukan sedikit lah, sebanyak mana yang boleh daripada segi kita kata buka kamera tu, Amiro nak ambil gambar. Ada agak ni yang tengah dekat pusat pemindahan banjir ataupun rumah tengah banjir masuk kelas juga ni. Semangat juang yang tinggi ni. Okey, saya doakanlah semua pelajar-pelajar yang terkesan dengan fenomena banjir ni di Pahang, di Johor, Terengganu sendiri, dan juga Kelantan lah. Saya dengar kata ni banjir, air dah makin naik laju juga ni di Kemaman kot pagi tadi saya dengar. And then di Pahang ada beberapa tempatnya air makin naik. Di Kelantan air dah naik lah tadi, saya dapat maklumat dekat mana lagi dah. Itulah ada yang daripada Kemaman tadi teruk jugalah saya dengar kata tadi, dalam masa berapa jam dah masuk dalam rumah sekejap lah. And then yang dekat Pahang di Maran, saya tak sure sebab student tu tak update dah kat saya. Tapi saya doakan dia Maran surut dah kan? Surut dah, sekarang Temeloh dengan Padan
Tebeluh lah. Sepadan Tebeluh Ngamaran tu dia makin naik sebab malam hujan. Dia air naik malam selalu. Oh, rumah Wajdi je lah, okey. Rumah saya okey, kampung saya lah. Kampung saya memang kawasan banjir lah. Sempadan Oh, Ngamaran dengan Tebeluh. Wajdi rumah atas bukit ke apa? Oh, tak ada lah. Saya kawasan tinggi sikit lah. Kalau dalam 10 minit dari sini, kawasan rendah sikit, kira biasa banjir lah. Kira biasa kawasan perumahan saya ni terkandas lah. Kalau stok makanan tu sekarang semua kedai dah tak ada lah. Telur semua habis lah. Tu lah makan, buat catuan lah makan tu. Kena buat catuan lah. Buat macam mana, kita pun tak jangka benda ni nak jadi teruk macam ni. Memanglah ada amaran daripada Met keluar kata akan jadi hujan lebat lah banjir, tapi kita tak baget nak teruk macam ni. Saya dengar kata ni teruk berbanding tahun 90 berapa ke ni. Tak pasti sebab yang kat sini paling teruk pun 2014 lah paling teruk sekali. Ha. Yang dekat Rauk teruk juga ni sebab yang saya dapat ni info daripada mak